kerja lebih masa. 2.5, cikgu kadang-kadang jawab soalan student sampai pukul 3, tak apa. Setengah jam, sejam, tak apa. Asalkan student tu boleh faham. Kalau ada nak tanya, tanya cikgu. Okey, jadi kelas kita pun dah bermula. Untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kelas kita pun dah rekod. Cikgu pun masuk sebagai guest. Dani dah ready ke belum, Dani? Dah cikgu dah. Okey, semua orang dalam ni kena ada kalkulator. Nanti kamu blank nanti. Okey, jadi kita akan mula buat operasi. Kita akan mula selesaikan soalan operasi. Daniel okey tak Daniel? Dah sedia dah Daniel? Muhammad Daniel? Dah sedia. Okey, baik. Okey, jom kita belajar. Okey, jadi cikgu mula share screen. Okey, cikgu nak test technical. Suara cikgu jelas ke semua suara cikgu? Jelas. Okey, mantap. Skrin cikgu dah boleh nampak ke skrin cikgu? Boleh. Okey. Okey. Jadi kita akan proceed kepada awal-awal ni. Cikgu akan kenalkan balik apa yang kita belajar. Tiada. Okey, jadi yang kita nak belajar sekarang adalah bab 2, iaitu tentang bentuk piawai. Sebelum kita nak belajar apa tu bentuk piawai, kita kena belajar dulu tentang angka bererti. Angka bererti. Jadi, cikgu akan tunjukkan latihan tambahan yang cikgu dah bagi. Kita akan pilih beberapa soalan supaya kita faham angka bererti itu macam mana. Okey, jadi inilah soalan-soalan dia. Okey, untuk angka bererti, cikgu akan ambil masa recap balik apa yang cikgu ajar. Baru cikgu masuk kepada kita punya soalan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tukarkan beberapa nombor dalam angka bererti. Ikut apa yang dia nak. Okey, jadi yang pertama, cikgu buat nombor perpuluhan. Iaitu kita pergi kepada soalan D. Okey, buat sama-sama dengan cikgu. Boleh ke semua? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan dekat depan, iaitu soalan yang bercakap tentang nombor perpuluhan. Satu angka bererti. Cikgu salin balik. 0.045526. Angka bererti mula kira daripada 4 ke 6. Cikgu nak tanya kamu, daripada 4 ke 6? 4. Okey, pandai. Kita mula daripada 4 sebab ada kira daripada 6. Jadi, kita ada nombor dekat sebelah-sebelah tu. Jadi, kita kena buat palang. Kita bulatkan nombor 5 dekat sini. Nombor 5, kalau kita bundarkan, kena tambah 1 tak dekat sini semua? Kena. Ya, kita kena tambah 1. Jadi dekat sini jawapan untuk soalan ni adalah 0.05. Ini jawapan untuk satu angka bererti. Ini nombor perpuluhan dulu. Okey, 2 angka bererti. Cikgu salin balik. 0.04526. Dia nak 2 angka bererti. Ni angka bererti pertama. Ni angka bererti kedua. Buat palang. Kita tengok 2 dekat belakang. 2 ni kalau kita bundarkan kena tambah 1 tak dekat 5? Tak kena tambah. Yang kena tambah adalah nombor yang mula daripada 5, 6, 7, 8, 9. Itu je. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia 0.045. Ini 2 angka bererti. Okey, 3 angka bererti. 0.04526. Kira dulu. Jadi kita ada berapa? 1, 2,
3. Jadi dekat sini kita buat palang, kita ada nombor 6. Okey, nombor 6 kena tambah 1 tak dekat depan dia? Kena. Ya, kita akan dapat 0.0453. Ini untuk nombor perpuluhan. Ini untuk nombor perpuluhan. Habis dah dekat situ kita recap. Okey, sekarang kita pergi kepada nombor nombor bulat ataupun cikgu panggil dia integer. Okey, kita pergi dekat depan Okey, nombor integer. Kita nak selesaikan dia kepada satu angka bererti. Nombor dia cikgu salin balik. 580,435. Angka bererti soalan B. Nak mula daripada 5 yang warna biru ke yang warna hijau? Cikgu nak tanya kamu. Warna biru ke warna hijau? Pandai. Biru. Ya, kita buat warna biru. Sama je step dia, kita buat palang. Kita tengok nombor 8 belakang dia. 8 belakang dia kena tambah 1 tak? Kena. Ya, kita kena tambah 1 dekat 5 dekat depan. Jadi jawapan dia 600,000. Kalau kamu tulis 6 sahaja salah. Salah. Dia berbeza dengan perpuluhan. Okey, 2 angka berarti 580,435. 2 angka berarti kita tengok, kita kira daripada 5. 1, 2. Buat palang, kita tengok kosong dekat belakang. Kosong dah kosong. Jadi tak payahlah. Kosong, kosong. 5, 8, kosong. Yang lain? Kosong, kosong, kosong. Ini jawapan dia kalau 2 angka berarti. Kalau 3, cikgu terprosek. 5, 8, kosong. Kosong, kosong, kosong. Ada yang tanya cikgu kalau 3. 1, 2, 3. Alamak, cikgu tersilap salin. Cikgu salin 4, 3, 5. Okey, jadi kita tengok kat sini. Buat palang, bulatkan 4. 4 tu kena bundarkan ke tak? Cikgu nak tanya kamu. Oh ya. Okey, dia kena bundarkan. Cumanya kita kena tambah 1 ke tak kat depan tu? Kena tambah 1 tak dekat sini? Tak. Okey. Jadi kita tak kena tambah 1. Jadi jawapan dia 580,000. Jadi inilah jawapan 1 angka bererti, 2 angka bererti dan 3 angka bererti. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Jadi kita nak proceed kepada operasi untuk angka bererti dulu, tambah, tolak, darab, bahagi. Okey, jadi kod-kod. Okey, ada orang dah pandai dah cara nak tukarkan tambah, tolak, angka bererti. Dia dah tahu dah cara nak bundarkan. Tapi tang-tang tiba-tiba nak suruh pergi tambah, tolak, darab, bahagi, dia jadi jam. Jadi masing-masing boleh tengok dekat belah bawah ni. Jadi sekarang ni dia ada dalam matematik, dalam matematik cikgu bagi analogi mudah. 3 tambah 5 darab 2. Okey. Berapa jawapan dia betul tanpa tekan kalkulator? Berapa jawapan dia betul? Cikgu nak tanya. 13. Okey, ada yang dapat 16. 16 ke jawapan dia? 16. Ada dapat 16, ada dapat 13. Jadi cikgu ajar Okey, bagus. Okey, jadi cikgu ajar. Sekarang cara betul dia. Kalau dia ada darab dengan tambah, kita nak kena selesaikan mana dulu? Tambah ke darab? Darab. Darab. Jadi sebab itulah kita akan buat kurungan dekat sini. Maksudnya kita selesaikan darab dulu. 3 tambah 5 darab 2 dapat 10. Jadi 3 tambah 10 kita dapat 13. Okey, ada yang cakap kat cikgu, cikgu, saya tak puas hati. Saya daripada kecil, daripada mak saya bawa saya pergi taman permainan Legoland. Saya selesaikan daripada depan ke belakang. Jadi dekat sini, dia mula buat 3 tambah 5 dulu. 3 tambah 5, dia dapat 8. Darab dengan 2. 8 darab 2 dapat 16. Dekat sini, kita soalan simple je.
Cuma ni soalan yang kita tanya nak kena selesaikan mana dulu. Jadi jawapan yang betul adalah kita buat darab dulu baru tambah. Jadi kenapa? Soalan yang sama jawapan yang lain. Kita buat darab dulu baru tambah. Kat sini kita dapat 13. Siapa dapat 16 tu salah? Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi kamu sekarang bukan masa sekolah rendah dah. Sekolah rendah, ya kita kena fikir macam ni. Apa darab apa lu, apa tambah apa lu, apa darab ke bahagi ke apa operasi dia. Jadi sekarang kamu ada kalkulator. Kalkulator yang akan tolong kamu tentukan sekarang ni sama ada kamu nak buat tambah ke darab. Jadi apa nak buat kalkulator? Kamu tekan je kalkulator 3 tambah 5 darab 2. Cuba masing-masing tekan kalkulator. 3 tambah 5 darab 2 dapat berapa? 13. Berapa? 13. Ya, kita akan dapat 13. Jadi, yang cikgu nak cuba highlight dekat kamu. Yang cikgu nak cuba highlight dekat kamu. Guna kalkulator. Guna kalkulator. Sebab kalkulator tu sendiri akan bagi jawapan ikut susunan yang betul. Kalaulah kamu nak buat sendiri, takut-takut tersilap. Ini situasi yang boleh jadi tersilap. Ada yang dapat 16. Sepatutnya jawapan dia 13. Okey, kalau kita tengok kepada soalan di hadapan. Cikgu mula buat yang darab. Okey, soalan C. Soalan C, dia ada darab. Sepatutnya dia selesaikan darab dulu, baru tambah. Tapi kamu dah ada kalkulator. Tak payah nak fikir banyak-banyak. Kamu just terus tekan kalkulator 536.6 tambah. Terus tekan tambah. 105.6 darab, jangan lupa darab 0.6. Kalkulator akan terus bahagi jawapan dalam keadaan 599.96. Lepas tu baru kamu tengok soalan C. Dia nak 2 angka bererti. Jadi bila dia nak 2 angka bererti, pandai-pandailah kamu kira. 1, 2. Jadi bermakna dekat sini kamu kena buat palang, kamu bundarkan 9 ni. 9 kena tambah 1. Oh, dia dah penuh dekat sini. Jadi dia tambah 1. Jawapan untuk soalan ni 60. Betul ke 60? Cikgu nak tanya kamu. Betul ke 60? Salah. Ya, jawapan dia 600. Jadi apa kesilapan yang sepanjang cikgu mengajar ni, cikgu selalu nampak yang salah tu benda mudah. Padahal dia boleh terus pakai kalkulator. Tapi disebabkan dia yakin dengan diri dia. Dia yakin dengan diri dia. Bila dia yakin, dia terus buat tambah, baru dia buat darab. Macam cikgu cakap cikgu ada pergi periksa, cikgu jaga periksa. Cikgu tanya anak murid cikgu, mana kalkulator? Dia kata, cikgu saya tak bawa. Dia senyap. Cikgu saya tak bawa. Tak apa cikgu, saya boleh congak. Okeylah, congak. Time nak cikgu nak maki, jawapan dia cikgu congak. Maksudnya sikit sangat. 5 tambah 10 tambah 5. Alamak. Macam tu je jawapan dia. Jadi dekat situ, kita pakai kalkulator. Mula daripada sekarang, kita pakai kalkulator untuk selesaikan angka bererti. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit semua, boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi daripada soalan di hadapan, cikgu nak masing-masing pakai kalkulator. Pakai kalkulator, jangan tak pakai kalkulator. Cuba buat soalan F, G, H, I. Fahamkan apa yang cikgu cuba sampaikan tadi. Cuba selesaikan soalan F, G, H, I. Cuba selesaikan. Boleh ke semua? Cuba selesaikan. Boleh. Okey, cuba buat. Hantar kat cikgu.
Okey, hantar kat cikgu eh. Dan ni alright tak alright tu? Alright, go, alright. Okey. Cikgu tak faham lah macam mana nak kira tu. Pakai kalkulator je, pakai kalkulator. Terus tekan kalkulator. Siapa tak ada kalkulator, memang cikgu cakap dia jam. Cikgu bukan saja-saja bagi soalan ni. Soalan ni lah yang akan keluar nanti. Soalan ni yang akan keluar nanti. Dini ada ke situ Dini? Kira satu-satu ke? Ya. Kita buat soalan F tu kita selesaikan terus semua. Kita masukkan dalam kalkulator terus. Kita tekan kalkulator sebiji macam ni. Kita tekan sebiji macam ni. Pakai kalkulator yang semua, pakai kalkulator. Ada kalkulator tak tu masing-masing? Nak dengar suara sikit, ada ke? Ada. Ada. Kena ada kalkulator hari ni. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Tepat pukul 1, cikgu akan terangkan soalan FGHI. Okey, hantar kat cikgu Dan ni susah ke Dan ni? Tak, cikgu, tak. Okey. Hantar kat cikgu Okey, Muhammad Wais. Bagus. Bagus. Hantar kat cikgu. Semua pakai kalkulator je, pakai kalkulator je. Okey, bagus. Hantar kat cikgu, hantar kat cikgu. Waalaikumsalam. Ya. Okey, bagus, bagus. Hantar kat cikgu, cikgu tunggu lagi. Ya. Dia nak tanya. Ya, Syahmina. Syahmina ke tu? Kenapa Syahmina? Syahmina ada nak tanya ke? Okey, bagus Hakim. Hantar kat cikgu. Okey, 1 minit lagi semua. Siapa ada soalan nak tanya, tanya je tau. Cikgu alright je ni. Maira dapat buat ke tu Maira? Okey, bagus. Dapat. Dapat. Okey, Azizah Zulaika dapat buat ke tu? Dapat. Okey, bagus. Aidil, Danish, Hakim. 1 minit lagi cikgu bagi. Tepat pukul 1, cikgu tunjuk dekat depan. Tengok, kelas kita dah setengah jam dah. Jadi dekat sini cikgu akan ajar kamu cara pakai kalkulator. Cikgu ajar kamu pakai kalkulator. Syahmina dah dapat dah Syahmina? Okey, bagus. Ini kerja Huda Maisara. Okey, bagus. Aidil Danish, Huda Maisara, Nur Darin Insyirah. Bagus, hantar kat cikgu. Okey, kenapa Kenapa bila soalan yang senang macam ni kamu jangan silap. Kamu kena ingat nanti periksa 1 markah 1%.
Jadi cikgu akan mula buat soalan ni dekat depan. FGHI. Cikgu pesan awal-awal. Siapa salah, salin pembetulan. Siapa betul, buat tik. Siapa yang betul-betul tak ada idea, boleh tengok kat depan. Salin apa yang cikgu buat. Okey, kasih. Okey, jadi cikgu nak mula kepada soalan F. Boleh ke semua? Boleh. Oi, malu-malu semua. Okey, boleh. Jadi, nasihat cikgu bila kamu nampak soalan ni, memanglah daripada segi turutan dia, kita kena selesaikan bahagi dulu. Kita selesaikan bahagi dulu Cumanya sekarang ni kita ada kalkulator. Kita terus tekan kalkulator. 96.966 tolak 20.64, lepas tu bahagi 0.3. Dekat sini kamu tekan kalkulator, kamu tak payah pening-pening dah nak bahagi dulu ke tolak. Sebab kalkulator tu akan selesaikan ikut dia punya step yang betul. Itu yang cikgu nak highlight kan. Jadi kalkulator kamu tekan, kamu dapat 28.166. Sekarang ni dia nak 4 angka berti. 4 angka berti kalkulator tak boleh tolong. Kamu kena buat sendiri. 4 angka berti kita kira daripada depan. 1, 2, 3, 4. Buat palang. Tengok belakang 6. 6 kena tambah 1 tak belakang dia semua? Kena. Ya, 6 kita kena tambah 1. Jadi kita dapat 28.17. Itu jawapan F kita. Okey, soalan G. Tak payah pening-pening. Kita ada kalkulator bro. Kita pakai je. 27.3998 tambah 0.5 bahagi 2.5. Kita tekan je kalkulator tu sebiji. Kita akan dapat 27.5998. 5 angka bererti. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Buat palang, buat nombor 8. Bulatkan nombor 8. 8 kena tambah 1 tak semua? Kena. Ya. Jadi 9 ni dah penuh. Dia kena tambah 1 kat sini pula. Oh, 9 lagi dah penuh. Dia kena tambah 1 dekat situ. Jadi dah penuh. Jadi 5 ni yang tambah 1. Jawapan dia 27.6. Betul ke kalau cikgu buat 27.6 saja? Salah. Salah. Tambah kosong. Alah, sebab dia baru 3 angka berti. Jadi dia nak 5 tambah kosong lagi 2. Inilah jawapan soalan G. Cek. Siapa yang salah? Ada yang salah tadi. Okey, habis. Soalan H. 724 tambah 25.1 bahagi 0.2. Ada yang tanya cikgu. Cikgu, nak buat tambah ke bahagi? Okey, cikgu nak tanya kamu, kalau secara takdik kalkulator, kita nak selesaikan mana dulu? Tambah ke bahagi dekat soalan H ni? Bahagi. Tambah. Bahagi. Okey, ada cakap bahagi, ada cakap tambah. Kalau Yang dalam dia ada kurungan. kurungan, kita selesaikan apa yang ada dalam kurungan tu dulu. Tapi sekarang kamu ada kalkulator. Kalkulator tu ada kurungan. Salin sebiji dalam kalkulator. Salin sebiji 724 tambah 25.1 bahagi 0.2. Salin sebiji. Ke bracket pun sila salin. Siapa tak salin bracket salah. Jadi kalkulator dia akan baca ikut turutan. Maksudnya selesaikan kurungan. Kalkulator akan selesaikan kurungan dulu, baru bahagi. Okey, jadi dekat sini kita dapat 3745.5. Easy. Easy peasy. Jadi dekat sini dia nak 2 angka berti. 1, 2. Kita buat palang, kita bulat silap. Kita buat palang, kita bulatkan nombor 4. Nombor 4 kena tambah belakang tak? Nombor 4 kena tambah tak dekat 7 tu? Tak. Tak. Jadi jawapan dia 37. Betul ke kalau cikgu buat 37 je? Salah. Salah. Sebab dekat sini sampai sini dia integer, dia nombor bulat. Jadi kita kena ada kosong dengan kosong ni. Ini jawapan dia. Soalan H. Ada yang salah. Yang salah salin pembetulan. Okey, soalan I. Macam biasa.
kita tekan kalkulator 0.024 tambah 0.2016 bahagi 1.2. Kita tekan kalkulator, kita dapat 0.192. Kita tekan 0.04, 0.2016 bahagi 1.2. Satu angka bererti. Ada nombor 1 dekat sini. Buat palang, tengok nombor 9. 9 kena tambah 1 tak dekat depan? Kena. Iya. Jawapan dia 0.2. Ini jawapan F, G, H, I. Jadi inilah situasi dekat mana kamu kena selesaikan tambah, tolak, darab, bahagi. Dia dah mula melibatkan operasi. Bila dia mula melibatkan operasi dalam kamu punya soalan, dia ada trik. Ya, ada soalan ke nak tanya cikgu? Oh, tak ada. Dia ada trik dekat sini. Dia ada trik. Dia memang akan ciptakan trik untuk bagi kamu hilang markah. Jadi dekat sini kita pakai kalkulator terus. Okey semua, F, G, H, I. Boleh ke semua? Jelas ke yang cikgu tunjuk tu? Jelas. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa untuk angka bererti. Bukan habis masa kelas dah senyum dah tu. Bukan habis masa kelas. Dekat sini kita terus kepada bentuk piawai. Bentuk piawai semalam cikgu ajar tukar je. Cikgu tak ajar lagi macam mana nak tambah, tolak, darab, bahagi untuk bentuk piawai. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan belajar cara nak tambah, tolak, darab, bahagi untuk bentuk piawai pula. Tapi sebelum cikgu masuk kepada tambah, tolak, darab, bahagi, macam biasa kita akan fokus kepada kita punya soalan di depan dulu. Kita nak fahamkan cara nak tukar bentuk tunggal ke bentuk piawai dan bentuk piawai ke bentuk tunggal. Jadi masing-masing boleh tengok cara nak tukar. Cikgu ajar dulu. Okey, nota dia adalah bentuk piawai, silap, nombor tunggal. Nombor tunggal. Tunggal ni maksudnya nombor biasalah. Nak tukar kepada bentuk piawai. Yang pertama sekali kita belajar nombor tunggal nak tukar kepada bentuk piawai. Okey, cikgu tunjuk dua contoh je dekat sini. Okey, jadi nombor tunggal kita adalah I. Masing-masing boleh tengok soalan ini kan. Okey, contoh dia, tengah tengok ke semua? Nak dengar suara sikit? Ya. Okey, bagus. Okey. Jangan tidur mentang-mentang dah tengah hari. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di depan. Sekarang cikgu ambil contoh untuk integer. Ni salin tau semua. Integer. Integer ni pertama sekali kita nampakkan titik perpuluhan. Titik perpuluhan setiap integer. Setiap nombor bulat berada di belakang sekali. Jadi belakang dia satu. Okey, habis kat situ. Nak tukar kepada bentuk piawai, nombor. Okey, bentuk titik perpuluhan mesti di belakang angka bererti yang pertama. Angka bererti yang pertama adalah 7. Jadi bila dia 7, kita kena gerakkan titik perpuluhan sebelah 7. 7.4651. Kemudian step yang seterusnya kita kena letak darab 10. Kita tak boleh biar macam ni je. Sebab kalau kita biar macam ni je, kita ubah nilai. Kita ubah nilai dia. Jadi kita bukan nak ubah nilai dia, kita nak dapatkan nilai yang sama, cumanya bentuk yang berbeza. Jadi dekat sini kita kena letak darab 10. Darab 10 yang pertama. Yang kedua kena fikir 10 tu kuasa berapa. Okey, kita tengok. Nombor ataupun titik perpuluhan dia ke depan. Bila dia ke depan, dia mesti dalam keadaan positif. Jadi kita letak positif. Ni dia punya titik kat sini sekarang. Jadi daripada warna hitam ke warna biru dia ke depan. Dia bergerak berapa kali? 1, 2, 3, 4. Jadi dia bergerak 4 kali.
10 kuasa 4. Ini adalah yang pertama untuk integer. Jelas ke semua? Soalan yang pertama cikgu bagi, boleh faham? Boleh. Boleh. Bagus. Okey, bagus. Okey, yang kedua adalah cikgu pergi kepada perpuluhan ataupun desimal. Perpuluhan pula. Perpuluhan. Perpuluhan dekat sini adalah, cikgu ambil satu contoh. Okey, cikgu ambil contoh H. Panjangnya. Janganlah panjang. Kita ambil pendek sikit. Okey, soalan I. Okey, 0.02511. Okey, step dia sama. Cek dulu dekat mana titik perpuluhan. Dia dah ada dah. Dia dah ada. Dia dah tulis dah. Nombor perpuluhan, tak payah pening-pening nak cari titik perpuluhan. Memang ada titik perpuluhan dekat situ. Jadi yang kamu kena fikir, dia nak gerak belah mana? Kamu kena cari angka bererti yang pertama, nombor tu kena gerak, titik perpuluhan kena gerak sebelah angka bererti yang pertama. 2.511. Darab 10. Sekarang dia ke belakang. Titik perpuluhan kita ke belakang. Bila ke belakang dia negatif. Negatif berapa? Kita kira 1, 2. Jadi jawapan dia 2 negatif 2. 2.511 darab 10 kuasa negatif 2. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey, dah salin belum? Dah. Okey, cikgu bagi masa nak salin. Okey, bagus. Okey, cikgu recap balik sebab kita nak buat operasi. Kita nak buat operasi lepas ni. Okey, kejap. Kalau ada yang confused, bagi tahu cikgu. Okey, sekarang ni cikgu nak ajar pula daripada bentuk piawai. Daripada bentuk piawai ke nombor tunggal. Nombor tunggal. Jadi macam mana nak selesaikan? Boleh tengok di hadapan. Bentuk piawai ke nombor tunggal. Cikgu akan pilih 2 contoh. 1, apabila bentuk piawai tu dalam keadaan positif. Jangan pening. Cikgu, saya nak bentuk piawai untuk nombor integer, nombor tunggal, nombor integer dengan nombor perpuluhan. Mana boleh? Semua bentuk piawai ada titik perpuluhan. Okey, dekat sini cikgu nampakkan apabila contoh darab 10 positif 6. Kita nak tukar kepada bentuk tunggal. Ingat, kalau dia positif, kita kena pindah ke belakang. Kita kena gerakkan titik perpuluhan tu ke belakang. Macam mana? Tengok ni. Tengok ni. Okey, ni cikgu tukarkan. Okey, gerakkan 6 ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dekat sini yang kosong ni kamu tulislah nombor kosong dekat situ. 0, 0, 0. Najwa Latif. Gurau. Okey, jadi dekat sini kita dapat 2803 000. Ini jawapan dia. Kalau dia dalam keadaan positif. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu pergi pula kepada kalau dia dalam keadaan negatif. Okey, kalau dia dalam keadaan negatif, ini positif. Kuasa dia positif. Sekarang kuasa dia negatif. Kuasa negatif nak buat macam mana? 1.2 darab 10 kuasa negatif 5. Kalau positif dia ke belakang. Kalau negatif kita bawa dia ke depan. Ya betul. Kita bawa dia ke depan. Jadi dekat sini cikgu tukarkan dulu. Kamu jangan bosan pula tau. Cikgu bosan lah saya nak buat soalan ni. Sabar. Cikgu akan bagi soalan lepas ni. Okey. Jadi kita nak buat ke depan berapa kali? Dia negatif 5. Gerakkan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang kosong ni maksudnya titik perpuluhan dia dekat sini. Jadi yang kosong tu kamu letakkan
Semua telur kosong, kosong. Ni jangan tinggal kosong. Jadi jawapan dia adalah 0.00012. Ini jawapan dia. Kamu boleh cek apa yang cikgu dah ajar ni dengan apa yang kamu dah selesaikan tu. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi barulah kita masuk kepada operation. Operasi. Bukan operation. Takut kamu ingat pembedahan. Operasi. Okey. Ada soalan ke kat sini? Kasih ada soalan ke kat sini? Tak ada. Okey, bagus. Tak ada soalan Habis dah. Okey, jadi cikgu nak pergi ke soalan yang seterusnya. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Boleh. Jadi, kita sekarang ni, kita nak buat benda baru. Operasi bentuk piawai. Operasi bentuk piawai. Operasi bentuk piawai, yang pertama sekali, operasi yang ada dekat sini, tambah, tolak, darab, bahagi. Cikgu pecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama, kita akan pergi kepada tambah dan tolak. Cikgu akan ajar kamu tanpa pakai kalkulator. Kalau kamu nak pakai kalkulator pun boleh. Kalau kamu nak pakai kalkulator pun boleh. Tapi dekat sini cikgu ajar nak selesaikan tambah dan tolak. Okey, jadi secara manualnya cikgu akan ajar untuk tambah dan tolak. Tambah dan tolak. Okey, jadi masing-masing kita akan pergi kepada belah bawah ni. Tambah dan tolak. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan selesaikan soalan A, B. A, B. Kamu akan buat 2 soalan. Okey, tambah dan tolak dekat depan ni. Cik Ryan cakap apa tu? Oh, cikgu saya baru masuk. Tambah jadi bahagi. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan A. Kita masuk kepada operasi tambah. Dia tambah dengan tolak ni dia adik-beradik. Dia adik-beradik. Sebab apa? Sebab step dia sama. Jadi untuk operasi tambah dan tolak, apa yang kamu kena buat? Kamu kena samakan kuasa. Samakan kuasa. Maksudnya dekat sini soalan kita 3.7 darab 10 kuasa 7 tambah 2.0 darab 10 kuasa 9. Jadi kamu kena pilih. Kamu kena pilih. Macam mana nak jadi samakan kuasa dekat sini? Kamu kena pilih. Macam mana nak jadi samakan kuasa? Yang pertama, cikgu bagi kaedah dia. Cikgu bagi kaedah dia. Okey, tapi sebelum tu, cikgu nak semua orang faham. Yang sekarang ni bentuk piawai, ini satu bentuk. Ini satu lagi bentuk. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Ni soalan tu sekarang. Ini soalan. Jadi cikgu tak naklah kamu ingat, cikgu ni ada darab, kata nak bagi tambah je. Tak, ini bentuk piawai yang pertama, ini bentuk piawai yang kedua. Itu cara dia. Jadi, cikgu akan pergi kepada pilih. Cara nak pilih adalah kita pilih bentuk piawai yang besar menjadi bentuk piawai yang kecil. Kalau kamu nak pilih yang sebaliknya pun tak ada masalah. Cikgu akan, silap. Pilih nombor yang besar. Nombor yang besar. Contoh. Dekat sini, kita ada 2 kuasa. Tengok cikgu bulatkan. Yang pertama, kuasa 7. Yang kedua, kuasa 9. Okey. Jadi sekarang, bila cikgu nak tukar kepada bentuk piawai, kamu boleh jadikan 2-2 jadi kuasa 7 atau 2-2 jadi kuasa 9. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kok ada yang fikir, cikgu tak boleh ke saya nak jadikan kuasa lain 7 dengan 9 ni nak selesaikan terus. Okey, dia akan pening sikit. Ni manual. Lepas ni cikgu ajar cara tekan kalkulator. Okey, jadi dekat sini cikgu nak buat dia nampak kuasa tu sama. Jadi kalau kita nak tengok kuasa tu sama, sebab tu cikgu bagi nota ni.
Sebab tu cikgu bagi nota ni. Sebab tu cikgu buat bagi nota ni dulu. Kalau dia nak ke depan, kita tambah. Kalau kita nak ke belakang, kita tolak. Jadi tengok nota ni. Okey, masing-masing dah buka ke nota ni? Nak dengar suara sikit, dah buka ke? Sudah. Okey, baik. Okey, sambil buka nota tu, tengok cikgu nak jadikan dia kuasa 9. Jadi bila cikgu nak jadikan dia kuasa 9 dekat sini, maksudnya cikgu kena gerak ke depan. Gerak berapa kali? Gerak 2 kali. Cikgu kena gerakkan dia 2 kali. Jadi dekat sini, cikgu akan dapat 0.037 darab 10 kuasa 10 kuasa 9. Itu jawapan dia. Ingat, kenapa cikgu cakap dia tambah 2? Sebab kalau bentuk tunggal, kita gerak ke depan, titik perpuluhan tu ke depan, dia jadi positif. Jadi sekarang 7 nak jadi 9, kita kena gerakkan 2 kali lagi. Sebab tu cikgu gerakkan dia 2 kali. Ni 1 kali, sini 2 kali. Lepas tu ada kosong. Jadi kita letak telur dekat situ. Kita akan dapat 0.037. Sekarang 10 kuasa 7 jadi 10 kuasa 9. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Tambah 2.0 darab 10 kuasa 9. Jadi sekarang, bila dia dah sama kuasa, kamu boleh terus tambah. Kalau dia lain kuasa, kamu tak boleh terus tambah. Kamu kena samakan kuasa dia. Jadi sekarang masing-masing boleh tengok kat depan. 0.037 tambah 2.0, kamu akan dapat 2.037 darab 10 kuasa 9. Ni jawapannya. Kenapa cikgu pilih nombor 9 berbanding nombor 7? Sebab bila cikgu dah dapatkan nombor 9, cikgu dah dapatkan dalam bentuk piawai yang betul. Maksudnya apa? Maksudnya titik perpuluhan berada di belakang angka bererti yang pertama. Kalau cikgu pilih 7, maksudnya dekat sini cikgu akan dapat kosong titik perpuluhan tu tempat lain. Okey. Jadi jelas ke contoh yang cikgu tunjuk ni? Boleh faham? Boleh. Okey, untuk pakai kalkulator. Untuk pakai kalkulator, kamu tengok simbol EXP. Ataupun ada je kalkulator, dia letak simbol 10 kuasa X. Inilah kita punya simbol bentuk piawai. Jadi, masing-masing, siapa yang pakai EXP, kalkulator dia pakai EXP, bila dia tekan EXP, dia akan dapat E kecil. Kalau dia tekan 10 kuasa macam ni, dia akan dapat 10 kuasa ni kamu kena isi. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Sekarang tekan kalkulator sama-sama dengan cikgu. 3.7. Cikgu pakai warna merah. 3.7. Kita tekan EXP, kita akan dapat E kecil. Lepas tu kita tekan 10 kuasa 7. Kamu tak payah letak kuasa, tak payah letak topi. Siapa letak topi salah. Tekan je nombor 7. Dekat sini kalkulator akan baca 3.7 darab 10 kuasa 7. Jangan lupa kurungan sebab ini adalah satu bentuk piawai. Okey, sampai situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Dapat ke? Dapat ke? Boleh. Okey, baik. Okey, kurungan tu kenapa cikgu letak? Kurungan tu untuk lagi selamat. Untuk lagi selamat. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Jadi bila kita tekan tambah, kita buka lagi satu kurungan, kita letak 2.0, cikgu buat warna merah 2.0, 2.0, E itu adalah eksponen, cikgu tekan eksponen kuasa 9. Tutup kurungan. Jadi dekat situ cikgu letak dia. Cikgu dah jadikan dia tambah. Okey. Semua dah tekan ke macam cikgu bagi kat depan?
Dah. Dah. Okey, cuba tekan sama dengan sekarang. Dapat berapa? Panjang tak jawapan dia? Panjang tak jawapan dia? Panjang. Cara nak Panjang. pendekkan jawapan dia. Ya. Cara nak pendekkan jawapan dia, cari simbol ENG. Tekan ENG. Tekan ENG masing-masing. Dapat tak 2.0. jawapan yang macam cikgu tunjuk dekat depan? Dapat. Itu cara pakai kalkulator. Itu cara pakai kalkulator. Cikgu ajar dua-dua. Yang pertama, cikgu ajar cara manual. Sebab kamu kena faham juga. Bukannya kita nak belajar semua pakai kalkulator. Kamu kena belajar juga cara manual. Ni manual, kita kira sendiri. Ini kalkulator. Kalkulator lepas kamu tekan ni, kamu akan dapat jawapan yang panjang. Tapi bila kamu nak dapatkan jawapan dalam bentuk piawai, kamu tekan button ENG. Jelas ke semua cikgu ajar ni? Nak dengar suara sikit, jelas ke? Jelas. Jadi dekat sini dalam kalkulator tu, kamu akan dapat 2.037. Dia ada darab 10 kecil je. Darab 10, lepas tu 0.9. Maksudnya 10 kuasa 9. Jadi jawapan yang bila kamu tekan kalkulator, kena sama macam jawapan yang kamu buat masa manual tadi. Sebab apa kena pakai kalkulator? Sebab kalau kita pakai kalkulator, kita boleh check kita punya jawapan betul atau salah. Kenapa kena belajar manual? Sebab kalau kamu belajar manual, kalau kamu belajar kalkulator je, bila pemeriksa nak semak, kamu tulis jawapan macam ni je, kamu hilang 1 markah. Kamu hilang 1 markah. Markah yang kedua ada dekat sini, ada cara kamu tukarkan dia. Ini markah pertama, ini markah kedua. 1, 1. Jadi 2 markah. Kalau kamu terus tekan kalkulator, kamu hilang 1 markah. Kamu hanya dapat 1 markah. Jadi, kita boleh guna kalkulator untuk apa? Untuk cek jawapan kita betul ataupun tak. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, siapa yang ada masalah dalam tekan kalkulator, boleh ambil gambar kalkulator, bagi kat cikgu. Ambil gambar kalkulator, bagi dekat cikgu. Okey, dah sempat salin ke semua? Dah. Okey, kelas kita sejam je lagi tau. Okey, jadi kita akan buat sesi latihan. Kita buat 2 soalan. Kita buat soalan ni tolak, ni tambah. Okey, buat soalan C dan D. Okey, cuba buat soalan B dan C. Cuba buat soalan B dan C. Rujuk contoh yang cikgu bagi tu. Rujuk contoh yang cikgu bagi. Cikgu nak jawapan yang dihantar mesti macam manual. Macam manual. Boleh ke semua? Boleh. Okey, cuba buat. Siapa yang ada masalah, WhatsApp cikgu. WhatsApp cikgu. Okey, tengok cikgu dah dapat WhatsApp dah. Dapat tak? Ayo, hilang semua. Hilang semua butang. Tak apa, cikgu ajar. Yang dalam kalkulator kita tekan ni je. Ni ENG. Kita pakai 2 ni. Boleh tak saya send jawapan lambat sikit? Okey, boleh. Hantar kat cikgu Saya tak tahu nak tekan kat mana cikgu. Ni cikgu ajar. Siapa tak tahu nak tekan kalkulator, bagi tahu cikgu Ni tekan ni ENG. Ni adalah 10 kuasa tu. 2 tu.
Okey, bagus Fadli. Pandai. Button ESP kat mana? Kat sini cikgu tunjuk. Button ESP, ada kalkulator dia tulis ESP, ada kalkulator tulis 10 kuasa X. Ni. Okey, sama-sama. Kalkulator saya tak ada ESP. Tak ada ESP. ESP tu adalah yang ni. Yang kamu nampak 10 kuasa X tu. Tu. Okey, welcome. Nampak cikgu? Okey. Okey, welcome. Okey, buat yang semua. Cikgu bagi 3 minit. Cuba selesaikan. Ambil kuasa terbesar, samakan kuasa terbesar. Cikgu ulang lagi sekali, samakan kuasa terbesar. Kalau dekat sini cikgu pilih kuasa 9. Maksudnya kat B ni apa kuasa terbesar dia? Dekat sini apa kuasa terbesar dia? Macam tu cara dia. Dan ni, alright tak alright tu? Alright, cikgu, alright. Alright, bagus. Siapa ada masalah, WhatsApp cikgu Ingat tahu bentuk piawai titik perpuluhan sebelah nombor pertama. Okey, bagus Zahin. Kenapa tu cikgu? Apa Hadi? Hadi ada soalan ke nak tanya? Dia ambil soalan di mana? Soalan B dengan C. Untuk siapa-siapa yang tanya, muka surat 20 B dengan C. Sudah. Saya. Okey, 1 minit lagi. Kalau tekan ENG, bukan kita tekan E tu, kita tekan ENG ni untuk button ENG dalam kalkulator ni, ada soalan tanya. WhatsApp button ENG ni adalah untuk kita tukarkan jawapan kepada bentuk piawai. Tu fungsi ENG. Yang eksponen dengan 10 kuasa X ni adalah untuk kita tulis kita punya jawab, kita punya nombor. Tu dia. Gitu. Ni lain. ENG tu lain. ENG ni bukan English Pokok ada yang fikir tu English. Bukan. Ni eksponen. Ini adalah eksponen. ENG tu cikgu lupa. Tu cikgu tak bagi tahu tu. Okey. Okey. Cikgu nak tanya. Waalaikumsalam. Zarif ada soalan ke Zarif? Ada. Nak tanya. Assalam cik. Okey. Bagi tahu cikgu tahu apa soalan dia. Button ENG untuk apa? Apa kuasa negatif 3 dan kuasa negatif 2 mana besar? Kuasa negatif 3 dengan negatif 2 mana lagi besar? Okey, nombor negatif 2 dengan nombor negatif 3 mana lagi besar? Negatif 2 kan? Ya,
pandai. Jadi tukarkan kepada negatif 2. Okey. Okey. Sama-sama. Siapa ada masalah kalkulator bagi tahu cikgu sebab kamu kena faham satu benda. Kalkulator semua orang lain-lain. Ya, itu. Ya. Nak tanya apa tu? Saya tak jumpa kuasa 10. Okey, ambil gambar kalkulator send kat WhatsApp. Cikgu tunjuk. Tengok, daripada send dekat WhatsApp kan, cikgu dah lebih kurang ada 7 kalkulator dah cikgu jumpa. 7 jenis kalkulator. Okey, bagus Aidil Danish. Pandai. Cikgu, Ya. macam mana nak tukar yang punca kuasa kan 10 kan? Yang belakang ni kan ada kuasa lain kan? Nak tukar macam mana? Lagi sekali ulang soalan. Kan punca kuasa 10. Okey. Macam kat contoh cikgu ni, 10 kuasa 7 kan? Okey, 10 kuasa 7. Cikgu, kan kuasa 7 tu kan tak boleh sebab punca kuasa kalau tak sama. Kita tak boleh buat kan? Macam mana cikgu tukar? Bukan punca kuasa, kuasa je. Macam mana kuasa cikgu tukar? Okey, macam ni. Rujuk nota ni. Kalau kita rasa nak kuasa tu nak kena tambah, kita kedepankan. Kalau kuasa tu nak kena kecilkan, kita ke belakangkan. Nampak Zarif? Tambah ikut kuasa ke? Apa? Tambah ikut kuasa ke? Ya, betul. Baik, masih. Okey, sama-sama. Okey, Aidin. Okey, habis dah masa yang diberikan. Jadi kena salin nota ni elok. Betul. Cikgu faham je. Ada yang confuse kan? Ada yang confuse, ada yang tak cara-cara pening. Sebab tu kalkulator tu penting cikgu ajar kan? Sebab tu cikgu ada WhatsApp tadi. Siapa yang tak tahu cara nak tekan kalkulator, tekan kalkulator 10 kuasa. Dia ada kalkulator, dia ada tunjuk EXP. Ada kalkulator tunjuk 10 kuasa X. Tak apalah. Kalau kamu tak pandai tekan kalkulator, tak apa. Pandai nota yang dekat depan cikgu tunjuk ni. Sebab tu cikgu ajar juga manual. Okey. Jadi kamu tengok dekat depan, nota ini cikgu tunjuk. Siapa yang belum salin, ambil gambar. Okey. Tengok. Tengok nota ni. Kalau dia ke depan, kita tambahkan kuasa dia. Kalau dia ke belakang, kita tolak kuasa dia. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan tunjuk soalan B. Okey semua, boleh hantar kat cikgu Okey, cikgu akan pergi kepada E kat mana? E tu 10 kuasa X. Ni. Okey. Okey, boleh ke cikgu mula tunjuk soalan B? Boleh? Boleh. 4.8 darab 10 kuasa 3 tolak 6.3 darab 10 kuasa 2. Tak tahu tekan kalkulator tak apa. Fahamkan nota tadi cikgu ajar. Okey, kuasa yang paling tinggi kat sini mana? Kuasa 3. Maksudnya 2 ni kamu kena jadikan dia kuasa 3. Cikgu tak pakai kalkulator pun kat sini. Okey, jadi 4.8 darab 10 kuasa 3 ni tak payah berubah. Tak payah ubah dia. Yang kamu kena ubah 6.3. Jadi 2 ni kamu nak kena jadikan dia 3, maksudnya kita kena tambah 1. Jadi bila kita tambah 1, dia jadi kamu kena gerakkan titik perpuluhan ke depan. Jadi 0.63 darab 10 kuasa 3. Ini tak payah pakai kalkulator kan. Kalau pening pakai kalkulator, fahamkan manual ni cikgu ajar. Jadi dekat sini, bila 10 kuasa 3 dua-dua dah sama, ambil nombor depan je. 4.8 tolak 4.8 tolak 0.63, kamu akan dapat 4.17 kuasa darab 10 kuasa 3. Dah. Tak payah pakai kalkulator kalau pening kalkulator. Buat macam cikgu tunjuk kat depan ni je. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Jadi nak tambah kuasa, ke depan je. Ke depan je.
Contoh kepada soalan C, masing-masing tengok soalan C. 5.3 darab 10 kuasa negatif 2 tolak 2.6 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, dekat sini kamu tengok mana kuasa lagi besar. Kuasa lagi besar adalah negatif 2. Maksudnya dekat sini negatif 3. Kamu kena tambah 1. Bila nak tambah 1, gerakkan sekali ke depan. Jadi dekat sini kita dapat 5.3 darab 10 kuasa negatif 2 tolak. Kita akan dapat titik perpuluhan kat sini. Kita akan dapat 0.26 darab 10 kuasa negatif 2. Jadi nak buat apa? Yang ni kamu selesaikan. 5.3 tolak 0.256. 5.3 tolak 0.26, kamu akan dapat 5.04 darab 10 kuasa negatif 2. Jadi kamu tak payah nak pening-pening fikir di ke depan ke belakang. Yang cikgu cuba highlight dekat sini adalah yang pertama kita cari mana kuasa paling besar. Okey, tengok. 3 ke 2? Oh, 3. Jadi 2 ni kena tambah 1. Jadi bila kita nak tambah kuasa tu, bukan main tambah je. Dengan syarat kamu kena gerakkan dia ke depan. Jadi bila kita gerakkan dia ke depan, maksudnya kita dah baru kita boleh tambah 1. Tadi 6.3. Kita gerakkan, kita dapat 0.63. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk? Boleh faham ke? Boleh. Kalau pening kalkulator tak payah pakai kalkulator. Tak payah pakai kalkulator. Cikgu ajar manual dekat depan. Okey, kita cuba buat lagi soalan. Kita cuba pergi kepada soalan C dan D. Okey, masing-masing boleh tengok kepada soalan C. Cikgu akan tunjuk soalan C. Tak apalah, kamu buat soalan C dengan D. Okey, berdasarkan contoh yang cikgu bagi, tanpa guna kalkulator. Tanpa guna kalkulator. Baik. Dalam soalan sama je. 5.3. D belum. Oh, D. Oh, sorry. Okey, tanpa guna kalkulator. Berdasarkan penerangan cikgu, cuba selesaikan soalan ni. Tak payah guna kalkulator. Cuba selesaikan soalan D. Cuba selesaikan soalan D. Tak payah guna kalkulator. Kalau cikgu tengok salah lagi, cikgu buat lagi soalan. Okey, jelas ke semua penerangan yang cikgu bagi dekat B dengan C? Jelas ke semua? Ada soalan nak tanya cikgu? Oi, semua diam. Tak ada. Okey. Okey, tak payah pakai kalkulator yang semua, tak payah pakai kalkulator. Fahamkan konsep dia. Sebab kalkulator masing-masing ada yang masalah. Tapi cikgu tak nak. Kalau kalkulator rosak, tak boleh nak buat soalan ni. Jangan. Hantar kat cikgu soalan D. Dani, okey ke Dani? Jelas ke penjelasan cikgu? Jelas, cikgu, jelas. Okey. Masing-masing hantar soalan D.
Cikgu, ni jawapan daripada Syahmina. Bagus, bagus. Okey. Jadi, ingat step daripada cikgu. Ingat step daripada cikgu. Cari kuasa yang besar, samakan kuasa tu, lepas tu baru tambah dan tolak. Kalau dia tolak, tolaklah. Kalau dia tambah, tambahlah. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi soalan D. 1 minit lagi. Cuba selesaikan. Siapa ada masalah bagi tahu cikgu. Anas, alright tak Anas? Boleh faham ke Anas soalan yang cikgu ajar kat depan? Boleh. Okey, bagus. Kasih jelas ke kasih semuanya? Okey. Saya tak tahu betul ke tak, jangan risau. Cikgu akan tunjukkan, jangan risau. Wise. Okey, Wardah. Bagus. Okey, jadi cikgu akan mula tunjukkan dekat depan. Cikgu akan buat soalan D. Kita akan buat sama-sama soalan D. Okey, masing-masing ada dekat situ ke? Nak dengar suara sikit? Ada ke semua? Okey. Soalan dia adalah 3.2 darab 10 kuasa negatif 4 tambah 2.58 darab 10 kuasa negatif 2. Step pertama kamu compare kan dia punya kuasa. Ini negatif 4, ini negatif 2. Mana kuasa yang lagi besar semua? Mana kuasa lagi besar? Negatif 4 ke negatif 2? Dua. Ya, Negatif negatif 2. 2. Jadi negatif 4 ni nak jadi negatif 2, kita kena tambah 2. Jadi bila nak tambah 2, gerak 2 kali. 1, 2. Jadi bila kita dah gerakkan 2 kali, titik perpuluhan kita dekat sini. Letak 0, 0. Jadi kita akan dapat 0.032 darab 10 kuasa negatif 2 tambah 2.58 darab 10 kuasa negatif 2. Jadi bila dia dah sama kuasa, sini negatif 2, sini pun negatif 2. Jadi kamu tambahkan 0.0032 tambah 2.58. Kamu tambah depan ni je. Nak tambah mana? Tambah depan ni. 0.032 tambah 2.58. Dekat sini kamu tekan kalkulator. Kamu akan dapat 2.612 darab 10 kuasa negatif 2. Ini sahaja jalan kerja dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Susah ke senang ni? Cikgu nak dengar sikit. Susah ke senang? Senang. Senang. Okey. Jadi kita cuba lagi latihan. Jangan cakap susah. Masing-masing jangan cakap susah. Okey, kita cuba kepada latihan tambah dan tolak untuk bentuk piawai. Okey, kita cuba tambah dan tolak untuk bentuk piawai. Cikgu cari soalan Okey, berdasarkan apa yang cikgu dah terang tadi, ni nanti kamu buat tahun depan. Tahun depan. Oh, lama. Okey, jadi masing-masing berdasarkan apa yang cikgu dah ajar tadi, cuba selesaikan lagi 2 soalan. Lepas tu kita masuk darab dan bahagi pula. Okey, soalan G dan soalan I. Okey, cikgu bagi rujuk contoh yang cikgu tunjuk. Okey, cikgu zoom kat sini. Okey, soalan D. Rujuk yang contoh cikgu bagi dekat soalan D. Cuba buat soalan G dan soalan I. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Boleh. Okey, tak payah pakai kalkulator. Pakai yang cikgu ajar dekat depan je. Siapa yang dapat faham apa yang cikgu ajar pakai kalkulator tu bonus lah. Tapi bukan bermaksud bila kita tak tahu tekan kalkulator, kita tak tahu jawapan dia. Siapa yang salah soalan D, salin pembetulan. Okey. Cikgu, kalau saya punya jalan kerja macam tu, boleh ke dapat jawapan yang sama? Sebab tu saya faham.
Kalau saya punya jalan kerja macam tu, boleh ke dapat jawapan yang sama sebab tu? Ya, boleh. Asalkan jawapan kita sama. Ingat tips daripada cikgu bagi tips Yang pertama, tengok kuasa. Nak tengok apa dekat kuasa ni? Okey, root lah, root. Kamu pakai DLP kan, siapa ambil power ke root ke sama je. Jadi daripada kuasa yang kita tengok ni, kita cari mana yang paling besar. Mana yang paling besar di sini. Okey, jadi bila kita dah buat mana yang paling besar, jadi dekat sini kita samakan kuasa. Samakan kuasa. Samakan kuasa tak payah nak pening-pening. Bila kita nak kena samakan kuasa, maksudnya yang daripada kecil nak pergi kepada besar, kita kena gerakkan ke depan dan kita kena cari dia tambah berapa. Itu je. Lepas tu kita selesaikan. Selesaikan. Ini sahaja step dia. Tak susah pun. Okey, cuba buat Siapa ada soalan boleh tanya cikgu tahu. Cikgu jawab je. Online. Akif ada soalan tak tu Akif? Okey, Syahmina ada soalan tak tu? Tak ada. Tak ada. Susah ke senang Syahmina yang cikgu ajar ni? Boleh faham lagi? Boleh faham. Okey. Cikgu saya dah siap. Okey, hantar kat cikgu Okey. Jadi soalan-soalan macam ni patut kita boleh skor. Sebenarnya dia soalan senang. Jadi kita betulkan cara kita fikir sebab bila kita punya jalan kerja ni cikgu nak semua sama macam cikgu. Sebab cikgu dah ringkaskan dah. Okey, Aidil Danish. Bagus. Send kat cikgu semua Okey, lagi 2 minit. Lepas ni kita nak belajar darab dengan bahagi pula. Okey. Cikgu nak semak. Oh, cuba lupa cikgu nak bagi tahu. Dalam kalkulator kadang-kadang dia tak bagi dalam bentuk piawai yang betul. Maksudnya kalau ada kamu tekan 26.12 kan? Kamu tekan 26.12. Siapa tekan ni dalam kalkulator kan? 26.12. Tapi kamu kena tengoklah kuasa dia darab 10 kuasa negatif 3. Jadi dekat sini bentuk piawai yang cikgu ajar, dia mesti sebelah angka bererti yang pertama. Jadi dia tak duduk sebelah. Jadi kamu kena gerakkan. Kamu kena gerakkan sekali. Bila kita gerakkan sekali, kita kena tambah satu lagi. Kita akan dapat negatif 2. Gitu. Ini kepada yang bertanya tadi. Gitu. Jelas ke? Sama je. Jawapan dia sama je. Cumanya bentuk tu je. Baik. Sama-sama. Nak semak cikgu? Okey. 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 Hantar kat cikgu semua. Nak hantar melalui WhatsApp. 011. Ini ya. Okey, masing-masing. Boleh ke cikgu mula buat soalan G dengan I? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan G dengan soalan I. Dekat sini cikgu ajar kamu soalan G dengan I. Ingat elok-elok apa yang cikgu ajar nak guna minggu depan. Minggu depan, tahun depan. Okey, soalan G, tengok cikgu tunjuk Soalan G, 6.5 darab 10 kuasa 4 tolak 7.3 darab 10 kuasa 3.
Yang pertama kita tengok kuasa. Sini kuasa 4, sini kuasa 3. Mana lagi besar? 4 ke 3? Cikgu nak tanya kamu. 4 ke 3? 4. 4. Jadi Empat. kalau yang kuasa 4 ni kamu boleh terus salin. Tapi yang kuasa 3 ni kamu kena jadikan dia kuasa 4. Jadi nak jadikan dia kuasa 4, 3 tu kena tambah 1. 3 tambah 1. Jadi 7 ni kita kena bawa ke depan. Tolak 7. Silap. Perpuluhan dia kat sini sekarang. Kita akan dapat 0.73 darab 10 kuasa 4. Jadi dekat sini kita selesaikan. 6.5 tolak 0.73. Kita dapat 5.77 darab 10 kuasa 4. Ini jawapan G kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Soalan I. 8.74 darab 10 kuasa negatif 5 tolak 2.65 darab 10 kuasa negatif 5. Mana lagi besar soalan I tu? Lagi besar ke sama je? Sama Sama. je. Sama. Kalau sama, terus Sama. tolak. Kalau sama, terus tolak. 8.74 tolak 2.65, kamu akan dapat dalam kalkulator 6.09 darab 10 kuasa negatif 5. Ini sahaja jawapan G dengan soalan I. Jadi soalan G dengan soalan I. Jadi kamu kena samakan dia punya kuasa. Kalau dah sama, tak payah nak buat apa-apa dah. Contoh, dekat sini ni jawapan dia, dekat sini ni jawapan dia. Okey, cek masing-masing. Okey. Jadi habis sudah untuk tambah dan tolak. Jelas ke semua yang cikgu ajar? Boleh faham ke? Boleh. Okey, selesai. Tadi angka bererti. Sekarang dah bentuk piawai. Fakihah, jelas ke Fakihah? Boleh faham Fakihah? Boleh. Okey, habis. Sekarang kita pergi kepada darab. Kita pergi kepada darab. Susah ke? Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu tunjuk modul. Okey, kalau yang ni kamu kena tukarlah kepada bentuk. Ni cikgu ajar satu-satu Yang ni kalau darab tambah tolak bahagi ni nanti cikgu ajar. Cikgu ajar darab dulu. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan kalau dia dalam keadaan darab. Kita pergi kepada soalan A. Kalau dia dalam keadaan darab, nak buat macam mana? Okey. Contoh soalan di depan. 3 darab 10 kuasa 5, 4.9 darab 10 kuasa 2. Okey. Tengah dengar ke semua? Nak dengar suara sikit? Ya, cikgu. Dengar. Okey, baik. Jadi, kan kamu dah belajar indeks. Kalau dia dalam keadaan darab A kuasa M darab A kuasa N sama dengan AM tambah dengan N. Maksudnya apa cikgu? Maksudnya dekat sini kamu nampak asas dia sama. Darab 10 kuasa 5 darab 10 kuasa 2. Maksudnya kamu just darabkan 2 darab 4.9 darab 10 kuasa 5 tambah 2. Itu sahaja. Sebab apa cikgu boleh simpulkan macam ni? Sebab kamu dah belajar minggu lepas. Minggu lepas. Minggu lepas lah. Indeks. Dekat sini untuk darab kita boleh pakai indeks. Sebab itulah kita kena faham. Bila kita belajar sesuatu, indeks kan contoh. Oh, dia ada kuasa. Jadi kuasa dia kita kena check. Kuasa dia sama. Nombor asas dia sama. Sini asas dia 10. Sini pun 10. Jadi walaupun dekat bab lain, ada main dengan kuasa. Kat situ kamu boleh pakai indeks. Jadi kat sini kita nak buat apa? Dan kat sini kita darabkan sahaja. Tekan kalkulator 2 darab 4.9. Kamu akan dapat 9.8 darab 10. 5 tambah 7 dapat 10 kuasa 7. Itu sahaja. Cikgu, terlalu tiga. Oh, 3. Dua. Sorry. 3. Okey. Oh, malah. Sorry. Cikgu tersilap tekan. Okey. 3 darab 4.9. Kita dapat 14.7. Okey. Jadi, bila kita dah dapat 14.7 untuk dengan cikgu nak
titik perpuluhan mesti dekat sini. Jadi kita kena gerakkan lagi sekali. Jadi kita dapat 10 kuasa 8. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Jadi darab, darab yang kamu kena faham bila dia darab, kamu ambil yang eksponen tu 10 kuasa 5 dengan 10 kuasa 2, kamu jadikan dia macam ni. Kenapa boleh jadikan dia macam ni? Sebab dia adalah hukum indeks. Bila dia main dengan kuasa, dia hukum indeks. Jadi, dia macam hukum indeks. Kalau dekat sini kan nombor 3 dengan 4.9, kita ambil darab macam biasa. Sebab kuasa dia lain. Kuasa dia sama, cumanya nombor dia nombor lain. Jadi, kita tekan 3 darab 4.9, kita dapat 14.7. Jadi bila kita dapat 14.7, cikgu nak bentuk piawai sebelah angka bererti yang pertama iaitu 1. Sebab tu cikgu gerakkan daripada titik perpuluhan dekat sini, pergi dekat sini. Jadi nak gerakkan ke depan, jadi kita tambah 1. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Susah ke senang ni? Cikgu nak tanya, susah ke senang? Senang. Ini adalah darab bentuk piawai. Ataupun kalau siapa ambil DLP, standard form. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada soalan yang berikut. Ini sama je macam yang cikgu ajar tadi. Kalau bahagi nanti cikgu ajar. Okey. Jadi kita akan pergi dekat depan. Rujuk contoh yang cikgu bagi ni. Rujuk contoh yang cikgu bagi. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan A dan soalan B. Rujuk contoh yang cikgu bagi. Bahagi cikgu bagi lepas ni. Ni bagi bukan bahagi. Okey, buat soalan A dengan soalan B. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey, baik. Cikgu, kenapa dia kena gerakkan? Okey, dia kena gerakkan. So, ada yang tanya, kenapa kena gerakkan? Bentuk piawai, titik perpuluhan dia sebelah angka bererti yang pertama. Jadi, lepas kita darab, kadang-kadang kita darab, kita dapat nombor perpuluhan tu bukan jadi nombor yang pertama. Kedudukan perpuluhan tu bukan sebelah angka bererti yang pertama. Jadi angka bererti yang pertama nombor 1. Jadi cikgu gerakkan dekat sini. Jadi nak gerak jangan lupa 7 ni kena tambah 1. Kena gerakkan dan semua. Jangan risau. Apa yang cikgu ajar ni memang ikut buku teks. Kamu follow je. Boleh ke semua buat soalan A dengan B tu? Nak dengar suara sikit? Boleh. Boleh. Siapa yang ada soalan, tanya je. Tengok, cikgu tengah cari soalan sebenarnya. Yang hantar jawapan, hantar. Sebab daripada jawapan tu, cikgu cari yang salah. Yang salah tu yang cikgu akan terangkan.
Okey, bagus. Ada yang dah hantar kat cikgu hantar kat cikgu. Lepas ni kita pergi bahagi pula. Lepas tu cikgu tutup kelas dengan gabungan darab tambah bahagi. Lepas tu habis dah masa. Okey, 1 minit lagi cikgu bagi masa. Boleh cuba buat semua. Okey, bagus Zahin. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan, cikgu akan mula buat soalan A. Ini darab tau, ini darab. Okey, bolehkah semua cikgu nak mula kepada soalan A dan B? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, jadi kepada soalan A. Okey, 4, cikgu salin balik 4 darab 10 kuasa 5 darab 3.7 darab 10 kuasa 2. Untuk pendaraban, tak perlu nak samakan kuasa. Untuk pendaraban, kamu ambil 4 dengan 3.7. Bagi dia duduk sekali. Maksudnya, 4 darab 3.7. Darab pula, 10 ni kuasa 5 dengan 10 ni kuasa 2. Ingat hukum indeks, bila nombor asas dia sama, kamu boleh tambahkan dia punya kuasa. Jadi kita tekan kalkulator 4 darab 3.7, kamu akan dapat jawapan dia 14.8 darab 10 kuasa 7. Tapi kamu kena ingat, bentuk piawai titik perpuluhan mesti sebelah angka bererti yang pertama. Angka bererti yang pertama nombor 1. Jadi kamu kena gerakkan titik perpuluhan ke sebelah nombor 1. Jadi bila dia gerak ke depan, kamu kena tambah 1 pada kuasa. Jadi dekat sini kita buat 1.48 darab 10 kuasa 8. Ini jawapan soalan A. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, bagus. Soalan B. 7 point. Ya, Auni ada soalan ke tu? Tak ada. 7.5 darab 10 kuasa negatif 3 darab 5 darab 10 kuasa negatif 6. Okey, cari apa yang kena darab. 7.5 darab dengan 5. Bagi dia duduk sekali. 7.5 darab 5 darab. Bila kamu nampak nombor asas dia sama 10. Negatif 3 tambah dengan negatif 6. Negatif 3 tambah dengan negatif 6. Jangan silap, ada yang silap tadi. Okey, jadi 7.5 kamu selesaikan satu-satu Darab dengan 5 kamu dapat 37.5. Darab 10. Negatif 3 tambah negatif 6 kamu dapat negatif 9. Pandai. Jadi, okey. Kita nak titik perpuluhan sebelah angka bererti. Jadi kita gerakkan dia ke depan. Bila gerakkan dia ke depan, jangan lupa tambah. Jadi dekat sini kamu akan dapat 3.75 darab 10 kuasa. Negatif berapa tu agak-agak jawapan dia? 10. 8. Negatif 8. Ada yang pergi buat 10. Jadi penambahan dan penolakan untuk positif dengan negatif, hati-hati. Sebab apa? Sebab soalan ni kadang-kadang kita boleh buat. Kamu dah tahu dah start. Kamu dah faham dah apa yang cikgu ajar. Tapi disebabkan kecuaian, mana satu positif, mana satu negatif, kamu hilang markah. Sepatutnya soalan ni full mark. Tapi kamu hilang markah pada benda yang tak sepatutnya. Jangan buat mistake lagi. Jelas ke semua soalan A dengan soalan B? Boleh faham ke? Boleh. Cikgu nak tanya, susah ke senang semua? Senang. Bagus. Senang Senang semuanya. Okey, habis soalan A dengan soalan B, kita proceed kepada bahagi. Bahagi macam mana? Bahagi macam biasa. Macam yang cikgu dah pernah ajar yang sebelum ni untuk hukum indeks. Okey, jadi cikgu akan tunjuk contoh bila dia dalam keadaan bahagi. Okey, masing-masing boleh tengok. Sekarang dia dalam keadaan bahagi. Bahagi ni cikgu nak semua orang dah sekolah menengah.
biasakan diri bahagi tulis dalam keadaan pecahan. Kalau kamu nampak 5.9 darab 10 kuasa 5 per 2 darab 10 kuasa 2 ni, maksudnya dia dalam keadaan atas bahagi nombor bawah. Tapi dia dah bagi dalam keadaan pecahan. Jadi tak ada masalah. Jadi untuk pembahagian bentuk piawai, untuk pembahagian bentuk piawai adalah apabila AM bahagi AN. Bahagi dia jadi apa semua? Cikgu nak tanya, M ni kena tambah ke kena tolak? Tolak. Tolak. Sebab tu kita belajar indeks dulu baru bentuk piawai. Supaya kita boleh pakai apa yang kita dah belajar tadi. Sekarang yang nak dibahagikan sini 5.9 bahagi 2. Jadi kamu tekan kalkulator 5.9, cikgu tulis 5.9 bahagi 2, kamu tekan, kamu dapat 2.95 darab 10 kuasa 5 tolak 2. Jadi kamu akan dapat jawapan dia 2.95 darab 10 kuasa 3. Jelas ke semua untuk bahagi? Jelas. Okey, bagus. Okey, kita cuba buat 2 soalan kalau dia dalam keadaan bahagi. Jadi, masing-masing cuba selesaikan soalan E dan soalan F. Cuba buat soalan E dan soalan F. Okey, jadi habis yang ni, cikgu dah ajar kamu cara tambah dengan tolak, cara darab cikgu dah ajar, cara bahagi dah ajar. Cikgu akan tutup kelas kalau dia dalam keadaan bergabung. Macam mana nak selesaikan kalau dia dalam keadaan bergabung? Maksudnya ada darab, ada bahagi, ada tambah, ada tolak. Macam mana nak buat? Okey, itu yang cikgu ajar, jangan risau. Boleh ke semua selesaikan soalan E dan F? Boleh. Okey. Ya? Ada nak tanya soalan? Siapa ada nak tanya soalan, tanya je. Kenapa yang bahagi tak payah nak kena gerakkan titik? Okey. Dia, bila dia darab ke, dia bahagi ke, kalau jawapan tu kamu dah dapat titik perpuluhan duduk sebelah angka bererti yang pertama, tak payah gerakkan. Tapi, bila kamu bahagi, titik perpuluhan bukan di sebelah angka bererti yang pertama, kamu kena gerakkan juga. Dia bukan darab je gerakkan. Bahagi pun kena gerak. Jadi contoh yang cikgu bagi ni, dia punya titik perpuluhan dah memang dekat sebelah angka bererti yang pertama. Semoga menjawab kepada yang bertanya. Jelas ke? Ya? Yang apa kuasa yang atas memang kena tolak yang bawah ke? Ya, betul. Kalau salah buat terbalik, jawapan dia akan jadi salah. Okey. Jangan terbalik. Cikgu, boleh kasih biji tandas? Okey, Aidil. Boleh.
Okey, cuba buat dah siap hantar kat cikgu kan semua? Tak izin Boleh. sekejap Okey. Okey, bagus. Jangan cakap susah tau. Susahnya. Bab 1 dengan bab 2 kena latihan je. Nurani, cikgu. Okey. Nurhuda. Bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu nak buat soalan E dengan F pula. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi untuk bahagi ni kalaulah boleh. Okey. Kalaulah boleh cikgu nak semua orang tukarkan kepada pecahan. Cik step dah bagi dah dekat atas. 1.08 darab 10 kuasa 2 bahagi 2.4 darab 10 kuasa 4. Siapa yang terbalik dia salah. Kenapa dia salah? Kalau cikgu cakap 3/4, sepatutnya 3/4. Kamu pergi buat 4/3. Kamu dah ubah data. Jadi kena ingat, nombor pertama duduk atas, nombor kedua duduk bawah. Itu cara dia. Okey, jadi nak bahagi macam mana? Kita bahagikan saja 1.08 bahagi 2.4. Kita tekan kalkulator, kita dapat 0.45. Darab 10. Nombor atas yang kena tolak nombor bawah. 2 tolak 4. Jadi 0.45 darab 10. 2 tolak 4. Kita dapat -2. Ini jawapan soalan E. Jelas ke semua soalan E? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Soalan F. 9.6 tukarkan kepada bentuk pecahan. Bahagi dengan 1.5 darab 10 kuasa -5. Okey, atas bahagi bawah. 9.6 bahagi 1.5. Kita tekan kalkulator, kita dapat 6.4. Darab 10. Atas tolak bawah. -2 tolak 5. Siapa ada yang tertinggal tadi? Tolak yang pertama untuk bahagi. Tolak yang kedua yang 5 punya. Jadi dekat sini kita akan dapat 6.4 darab 10 -2 tolak 5. Jadi kita dapat 10 kuasa 3. Itu dia punya jawapan. Kamu jangan pelik pula sebab dia bahagi. Dia bahagi dengan darab ni lain. Dia bahagi dengan darab ni adalah sesuatu yang berbeza. Jelas ke semua untuk E dan F yang cikgu dah tunjuk? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita sekarang dah pukul 2.20. Cikgu ada masa lagi 10 minit je. 10 minit je. Cikgu. 0 point. Ya? Jawapan kalau dalam bentuk pecahan boleh? Ke nak, Jawapan ke memang nak kita nak perpuluhan. Kita nak perpuluhan sebab apa? Sebab bentuk piawai mesti dalam keadaan perpuluhan. Bentuk piawai tak boleh dalam pecahan. Kalau kamu buat 2/3 darab 10 kuasa 3, pelik jadinya. Jadi bentuk piawai mesti bagi jawapan dalam perpuluhan. Jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? boleh cikgu. Terima kasih cikgu. Boleh. Bagus. Senang je kan? Okey, jadi dia jadi susah ni, dia jadi susah ni sebab kita tak tahu. Jadi bila cikgu dah ajar dekat depan, kamu kena tahu dah lah.
Okey, jadi sekarang masing-masing boleh tengok. Patutnya kat modul ni semua dah boleh buat dah. Tambah macam mana. Okey, soalan B ni macam nak buat? Tukar dulu. Okey, boleh. Okey, jadi kita akan pergi kepada kalau dia dalam keadaan gabungan. Macam mana kalau dia bergabung? Kejap cikgu cari soalan. Okey, cikgu cari soalan kejap cikgu tunjuk kalau dia dalam keadaan bergabung. Tak apalah. Tak ada pula. Ada kalau dekat dalam soalan dia boleh jadi macam-macam jenis. Tapi kalau dia bergabung cikgu tunjuk juga. Dia bergabung macam sama saja. Tengok 3.74 darab 10 kuasa 3 yang kebertian pertama tambah 2.75 darab 10 kuasa 2 darab 4.75 darab 10 kuasa 4. Jadi ini adalah bentuk piawai yang pertama. Ini adalah bentuk piawai yang kedua. Ini adalah bentuk piawai yang ketiga. Apa yang kamu nak kena buat kat sini? Yang pertamanya, step yang sama, tak ada yang berubah. Yang pertamanya, samakan bentuk piawai. Samakan dia punya kuasa. Jadi dekat sini, kita nampak nak samakan tu macam mana? Kita tengok kuasa yang paling besar. Kuasa yang paling besar dekat sini 4. 3 kena jadi 4. 2 kena jadi 4. 3 nak jadi 4, kita kena tambah 1. Maksudnya gerak ke depan sekali. 0.374 darab 10 kuasa 4. Tambah 2 nak jadi 4, kita kena tambah 2. Maksudnya kena gerak 2 kali. Jadi ini kosong. Jadi kita dapat 0.0275 darab 10 kuasa 4. Darab 4.75 darab 10 kuasa 4. Ini bila dia bergabung. Bila dia bergabung, dia boleh gabung. Tambah tolak bahagi tiba-tiba. Tambah darab bahagi. Boleh, boleh. Jadi ni cara dia. Jadi cara dia dekat sini kita samakan. Kita samakan dia punya kuasa. Jadi bila kita dah samakan dia punya kuasa, kamu boleh terus tambah, lepas tu baru darab. Dia darab dengan darab lain. Sekarang dia punya kuasa adalah apabila dia dalam keadaan tambah dengan darab. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham ke? Boleh. Okey, macam biasalah. Kita selesaikan dulu bahagian darab. Cikgu kata boleh gabung je. Ni cikgu nak nampak beza ni. Boleh gabung dekat sini. Masalahnya adalah apabila cikgu tak sempat kot nak pergi kepada sesi latihan. Jadi kamu tengok betul-betul Okey. Jadi kalau dia boleh bergabung dekat sini, kalau dia boleh bergabung dekat sini, kamu selesaikan darab dulu. Darab dulu macam cikgu ajar awal-awal tadi. Darab dulu dekat sini adalah 10 kuasa 4 dengan 10 kuasa 4. Jadi dekat sini kita selesaikan 0.0275 darab 4.75. 0.0275 darab 4.75. Kita akan dapat jawapan dia. Darab 10 kuasa 4. Alamak, cikgu silap ni start tadi. Okey, tak apa. Darab benda yang sama je. 0.131 darab 10 kuasa 4 tambah 4. Kita dapat 8. Cikgu tadi kata kita boleh gabung, tapi sekarang dia ada darab. Darab kamu kena ikut step yang cikgu dah ajar tadi. Tu perbezaan dia dengan angka bererti yang mula-mula tadi. Jangan cikgu ni. Cikgu. Ya? Bukan tambah ke? Kalau darab kita buat darab dulu. Kalau ada darab kita buat darab dulu. Kan lepas cikgu darab kan kita kena tambah, tapi cikgu buat darab. Oh ya ke? Yang mana Letik mula dah. Mana? Oh ni. Yang ni tambah ni ke? Ya betul cikgu. Oh silap tulis. Sorry. Okey, cikgu tulis tambah Okey, lepas tu terima kasih. Ni tambah Okey, lepas tu kita tambahkan macam biasa. Dia kuasa 8 paling besar.
Jadi kita kena jadikan dia tambah 4. 1, 2, 3, 4. 0.0000 ada 3 kosong. 1, 2, 3, 4. 374 darab 10 kuasa 8 tambah 0.131 darab 10 kuasa 8. Okey, lepas tu kita tambahlah kan. Tambahkan 0.131 0374 darab 10 kuasa 8. Okey, yang ni jaranglah masuk. Cumanya cikgu nak bagi tahu kamu perbezaan untuk angka bererti dengan bentuk piawai lain. Cikgu tak nak bentuk piawai kamu pergi buat 3.74 tambah 2.75 darab 4.75. Tak boleh buat macam ni pada bentuk piawai. Sebab bentuk piawai, cara nak darab dia ada cara yang tersendiri. Jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Boleh. Tapi jangan risaulah, jarang keluar yang tu. Cumanya kalau keluar, sekurang-kurangnya kita dah tahu dah dekat situ. Kalau kamu tengok dekat sini soalan-soalan matematik ni buku teks kamu tahun depan. Ada yang risau, cikgu saya ambil DLP. DLP ke ataupun tak DLP ke, yang kita tengah fokus sekarang adalah pada nombor. Adalah pada nombor. Cumanya ada yang tanya cikgu, bab 3 ni cikgu nak print. Cikgu faham ada yang DLP. Cikgu tengah cari modul yang memang ngam dan senang faham. Sebab banyak modul bab 3 dia bahasa Melayu je. Cikgu nak cari yang bahasa Inggeris. Tu cikgu minta maaf lah lambat send. Nanti petang ni cikgu send Okey, jadi cikgu rumuskan apa yang kita dah belajar hari ni Okey, jadi yang kita belajar yang pertama adalah angka berti dulu. Kita refresh balik pada latihan yang cikgu bagi. Nak cari yang 1 angka berti, 2 angka berti, 3 angka berti. Sama latihan pada desimal dengan nombor integer. Yang kedua, kita cuba buat soalan-soalan untuk angka berti, soalan gabungan. Maksudnya kat sini cikgu ajar kamu pakai kalkulator terus. Okey, ni. Kita buat soalan angka berti. Kemudian dekat sini cikgu proceed kelas kita dengan bentuk piawai. Cikgu ajar dulu benda ni, nak tukar nombor tunggal ke bentuk piawai dan bentuk piawai ke nombor tunggal. Baru cikgu masuk kepada operasi tambah, tolak, darab, bahagi. Jadi mula-mula sekali kita belajar tentang tambah dan tolak. Boleh tengok banyak dah kita buat latihan. Okey, ni tambah, ni tolak. Lepas tu cikgu proceed kelas kita dengan pendaraban dan akhir sekali cikgu proceed kelas kita dengan pembahagian. Okey ke semua kelas kita untuk hari ni? Jelas ke? Jelas. Okey. Ada nak tanya soalan ke? Tak ada. Tak ada. Dani okey ke semua? Boleh faham ke semua? Okey, boleh faham cikgu. Anas macam mana Anas? Boleh faham Anas? Boleh. Okey, sekarang dah pukul 2.29. Siapa yang nak tanya soalan boleh tinggal sekejap, forward balik soalan yang nak tanya. Cikgu jawab, kita jawab sama-sama yang lepas ni Kalau yang ada soalan lah. Okey, jadi kalau dah tak ada soalan, sekarang pun dah pukul 2.30. Sampai situ sahaja kelas kita untuk hari ni. Selamat tengah hari, selamat makan tengah hari, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Okey.